Ibu kepada 8 orang anak. Di sini saya ingin berkongsi berkenaan penyakit yang saya hadapi dan sedikit perjalanan penyembuhan mata saya. Okay, InsyaAllah. Saya didiagnosis oleh doktor pada 6 hari bulan 5 2021 sebagai salah seorang pesakit yang mengidap penyakit atipikal retinitis pigmentosa, iaitu penyakit yang berkaitan dengan pengenduran saraf mata. Okey, di mana doktor bagi tahu sakit saya ni tiada ubat, tiada rawatan, nak pakai cermin mata pun memang tak berkesan. Jadi mula-mula saya dengar tu memang terkejut lah, sebab pengalaman saya dengan mata saya daripada saya lahir hingga saya berumur 46 tahun lepas, mata saya tidak pernah saya pakai cermin mata, dan mata saya memang terang, tak pernah ada kata kelabu ke, maksudnya rabun jauh ke rabun dekat pun memang tak pernah ada. Okey, dan tiba-tiba pandangan mata saya pada bulan 4 tahun 2021 menjadi kabur dengan tiba-tiba, di mana seminggu sebelum mata saya kabur tu, saya mengalami orang panggil buta sekejap. Dia tak nampak dalam masa 2-3 saat. Lepas tu dia kembali seperti biasa. Jadi 2-3 hari lepas kejadian tu, mata saya jadi makin kabur. Saya ingatkan faktor umur, mana saya berumur 46 tahun lepas. Saya bertanyakan kawan-kawan saya, dia orang kata biasa je bagi orang yang berumur 46 untuk rabun. Okey, lepas tu saya ambil keputusan untuk pergi ke kedai cermin mata untuk buat cermin mata lah. Jadi tuan kedai tu tanya, datang buat apa? Saya kata mata saya ni kabur. Dia kata bila lagi kabur? Saya kata baru dalam 2 minggu. Dia kata kalau 2 minggu tu bukan kabur tu, dia kata itu adalah ada penyakit lain. Saya kata penyakit lain? Dia kata kalau kabur, kalau rabun dekat, rabun jauh, dia makan masa bertahun-tahun. Selalunya orang akan pergi buat cermin mata. Dia kata ni kalau tiba-tiba ni bukan rabun. Lepas tu dia kata pergi cek dekat klinik lah. Pergi cek klinik dulu. Saya pergi cek 5 bulan 5 2021 saya pergi cek, di mana mata saya memang tak gatal, tak pedih, tak berair, tak merah, tak, kepala pun tak sakit, tapi tiba-tiba kabur. Lepas tu doktor klinik desa terus refer ke pakar pakar mata di Hospital Kuala Terang. Jadi saya pun ke hospital pada 6 hari bulan 5 tu, di mana di situ doktor menjalankan 5 sesi ujian yang melibatkan mata lah. Jadi selepas beberapa jam keluar result. Jadi hari yang sama keluar result, dan doktor mengesahkan saya mengidap penyakit atipikal retinitis pigmentosa, di mana tiada ubat, tiada rawatan, tidak boleh pakai cermin mata untuk mengubat kekaburan mata saya ni. Lepas tu saya tanya lagi, doktor, bagaimana pengakhiran penyakit saya ni? Dia kata senang cerita lah kak. Dia kata akan hilang penglihatan
saya tak tahu bila. Tapi dia akan hilang secara tiba-tiba. Saya bertanya, buta doktor? Dia kata, buta lah. Akak akan buta secara tiba-tiba. Jadi dia kata, akak bersedialah dari sekarang untuk menghadapi kemungkinan tu. Tu dia kata, balik akak belajar baca Quran Braille, perabot dalam rumah tak perlu nak alih-alihkan untuk membiasakan diri dengan suasana dalam rumah lah. Tu saya balik rumah, saya berfikirlah perkara yang menjadi keutamaan saya pada masa tu. Saya fikir saya nak baca Quran. Saya nak baca Quran sebab bila mana mata saya jadi kabur tu, saya langsung tak dapat nak membaca Al-Quran. Kalau tulisan biasa kita dapat baca sebab image yang saya nampak tu dia jadi berdabel-dabel. Dia double atas, bawah, kiri, kanan. Jadi kalau untuk tulisan biasa, saya dapat baca lah dengan agak-agak je. Kalau Quran ni saya tak dapat nak meneka lah ayat Al-Quran tu. Jadi itu yang perkara yang paling menyedihkan saya. Di mana saya pun doktor bagi tahu akak balik buat solat hajat, minta doa dengan Allah supaya pengenduran saraf mata akak tu lambat. Dia kata bukan cepat sebab setengah orang yang mengidap penyakit ni ada yang berumur 20 tahun dah totally buta, 30, 40, 50. Jadi macam akak ni saya tak boleh nak bagi tahu tarikh, maksudnya tempoh masa untuk buta sebab memang kajian kurang dalam penyakit ni. Sebab dan saya juga ada mengidap glukoma saya, di mana doktor kata mata saya dah penuh dah bintik-bintik hitam di keliling, di mana saya dah tak nampak pandangan sisi kiri kanan dan pandangan bawah. Jadi saya nampak pandangan yang ke depan saja. Dan benda tu saya tak perasan. Dia kata, awak balik bawa kereta malam tak? Kata, boleh doktor, 25 tahun saya bawa kereta, tak ada masalah, siang malam memang saya bawa. Dia kata orang tak pernah kalau awak nak U-turn ke, masuk rampau ke, kata tak pernah. Dan saya tak pernah aksiden pun. Dia kata pelik sebab selalunya orang yang mengidap penyakit ni dia rabun ayam, dia tak dapat bawa kereta malam. Saya kata, tu yang saya pelik dengan penyakit saya tu. Jadi balik rumah saya, perkara yang pertama saya buat solat hajat. Selama beberapa malam dalam seminggu tu, saya bangun untuk solat hajat. Pukul 3 hingga pukul 4 pagi saya ikut cara solat hajat Ustaz yang disarankan oleh Ustaz Zainul Asri. Saya ikut selama seminggu. Lepas tu memanglah tak berkesan lagi, saya masih tak nampak lagi Al-Quran. Saya buat lagi, saya teruskan lagi sampai satu hari tu ada seorang kawan saya, dia kata buat sedekah subuh. Sebab saya buat sedekah subuh, saya pernah dengar sedekah subuh tapi saya tak pernah buat. Betul, saya buatlah sedekah subuh tu. Saya buat secara berseorangan. Saya masukkan dalam tabung RM1 sehari. Tapi sebelum nak buat sedekah tu, saya niatlah untuk penyembuhan mata saya supaya saya dapat baca Al-Quran. Selama seminggu saya buat sedekah subuh tu, tiada apa-apa perubahan yang ketara. Okey, sampai masuk hari yang ke-8, ada seorang ustazah ni menjemput saya untuk buat sedekah subuh secara berjemaah. Okey, disebabkan saya dah buat sedekah subuh secara berseorangan selama 7 hari, jadi saya rasa teringin sebab dia kata jom join grup sedekah subuh berjemaah. Dia kata sebab kat dalam ni kita ada mentor, dan mentor ni dia boleh buat rawatan
terapi Asmaul Husna. Di situlah perkataan yang menarik minat saya, di mana dia sebut rawatan Asmaul Husna. Sebab secara perubatan yang biasa hospital, memang doktor dah menyerahkanlah, dia kata dah tak ada rawatan, tiada ubat untuk sembuh. Jadi saya perlu mencari satu rawatan alternatif, iaitu perubatan Islam lah. Bila mendengar perkataan rawatan secara Asmaul Husna tu, saya tertarik di situ. Jadi saya nak tengok di mana pun penggunaan Asmaul Husna tu. Jadi masuk hari yang ke-8 saya join grup sedekah subuh. Bersama Master Mariam Hila. Di situ dia, perkara yang pertama dia ajar saya, mula-mula sebab dia berada di Singapura, saya berada di Kelantan. Jadi dia banyak, hari yang pertama dia hantar voice message melalui WhatsApp. Di situ dia ajar saya untuk buat detox. Hari yang pertama kami hanya berbual melalui video call WhatsApp dengan voice message. Okey, dia suruh saya buat detox setiap kali lepas solat. Dan di situlah penggunaan Asmaul Husna yang digunakan. Jadi saya buat sedekah subuh, saya buat detox, dan menggunakan doa-doa saya banyak menggunakan Asmaul Husna lah. Dia ajar cara untuk berdoa dengan betul lah. Betul tu maksud dia, penggunaan Asmaul Husna tu lah di dalam setiap doa yang saya buat. Okey, di situlah saya buat sedekah subuh secara berjemaah selama 7 hari. Masuk hari yang ke-8, masa 7 hari tu mata saya masih tidak boleh membaca Al-Quran, tapi saya teruskan sebab selama 7 hari tu banyak perubahan yang berlaku. Yang saya perasan sekali, masa mula-mula Master Mariam bagi tahu saya, Harry, awak nak sembuh tak? Dia kata, nak lah. Dia kata, mula-mula sekali awak jangan marah, kontrol marah awak. Saya kata, macam mana nak kontrol? Dia kata, apalah. Dia kata, kalau nak buat perangai, suami buat perangai, awak ucapkan Alhamdulillah saja. Saya pun buatlah. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat sebab benda baru. Jadi kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Tapi selama seminggu saya sekadar buat sedekah subuh dan buat detox setiap kali lepas solat, dan bacakan doa yang mengandungi Asmaul Husna. Tu je saya buat. Yang untuk ucapkan Alhamdulillah tak marah tu jarang-jarang buat sebab kalau ingat buat, kalau tak ingat memang tak buat lah. Tak ucapkan lah Alhamdulillah tu. Jadi saya pun perasan selama seminggu perubahan pada diri saya begitu ketara, di mana cara saya bercakap dengan anak-anak apabila saya memberi arahan, saya rasa suara saya gunakan dengan nada yang lembut. Selalunya saya macam berkeraslah dengan anak-anak, macam marah-marah, tapi dalam masa seminggu saya buat tu, itu yang berlaku pada diri saya. Di mana marah-marah saya tu dah tak ada. Saya pun kata, Allah, betul lah Umi cakap. Saya bahasakan Umi kepada Master Mariam, betul lah Umi cakap, jangan marah. Bila kita tak marah, jiwa kita tenang. Jadi alhamdulillah benda tu dapat dicapai dalam masa seminggu. Dan yang saya perasan lagi, dalam masa seminggu tu juga perangai anak-anak saya berubah. Saya tak perasan lagi kenapa perubahan tu berlaku. Saya teruskan aktiviti yang saya buat tu. Masuk hari yang ke-8,
Master Mariam menawarkan saya untuk menggunakan Firmax. Dia kata, dia awak nak guna Firmax 3 tak? Saya kata, apa? Saya tak pernah dengar benda tu. Dia kata, dia krim. Dia kata, kalau awak nak cuba bolehlah. Nanti saya suruh stokis hantar dekat awak. Saya kata okeylah, saya nak cuba. Sebab saya fikir doktor pun dah kata tak ada ubat, jadi saya perlu cari ubat untuk saya nampak semula. Okay. Hari yang ke-10 stokis Setiawangsa call saya. Dia kata, Puan Siti nak cuba pakai Firmax tak? Sebab Master Mariam ada call dia suruh hantar 2 bekas Firmax pada saya. Saya kata okey, saya nak pakai. Hari yang ke-11 dia hantar, hari yang ke-12 sampai. Malam tu saya cuba pakai tu. Saya sapu dekat nadi tangan, di pergelangan tangan, kat leher dan apa tu, kat mata saya ni. Saya sapu sampai ke pangkal telinga, lepas tu dekat tulang belakang hingga ke hujung tulang sulpi. Lepas tu saya sapu dekat sekeliling pusat saya. Itu ada 4 sapuan asas 2 kali sehari. Dan untuk mata tu saya ekstrakan 5 kali sehari, termasuk yang 2 tadi. Jadi saya tambah 3. Setiap kali saya ambil wuduk, saya sapu je. Selama malam tu saya sapu, pagi besoknya malam tu masa saya nak sapu dekat mata saya tu, saya niat, saya berjanjilah dengan Allah. Kata, ya Allah, jika Firmax ni menjadi asbab penyembuhan mata saya, maksudnya saya boleh nampak ke alam ni, saya akan baca Al-Quran 1 juz sehari. Di mana memang sepanjang hidup saya 46 tahun saya tak pernah baca Al-Quran 1 juz sehari. Memang tak pernah langsung. Tapi saya berjanji, sebab masa tu saya berani berjanji sebab masa tu masa PKP yang kedua. Okey. Jadi pagi subuh besok saya bangun, lepas main subuh saya buka Al-Quran, saya nampak jelas Al-Quran. Jadi saya baca itu dapat habiskan 1 juz, bermula 28 hari bulan 7. 28 hari bulan 7 tu saya start pakai Firmax. 28 hari bulan 7 2021. Besok 29 bulan 7 tu saya nampak Al-Quran tu. Jadi saya dapat baca Al-Quran tu 1 juz sehari. Seronok lah. Lepas tu habis sebulan, saya dapat habiskan 30 juz. Saya dapat khatam 30 juz Al-Quran. Dan Firmax saya pakai 5 kali sehari secara sapu, di luar je. Dia mengatakan ni lebihkan 5 kali sehari setiap selepas ambil wuduk. Jadi alhamdulillah berkat sedekah subuh yang saya buat dengan solat hajat setiap malam yang saya buat, dengan penggunaan Firmax yang konsisten, masa tu bulan 7 saya pergi jumpa doktor. Bulan 7 pergi jumpa doktor. Masa tu tak pakai Firmax lagi, masih biasa lagi, tiada perubahan daripada bulan 5 tu. Saya pakai Firmax bulan 7, akhir bulan 7, 28 hari bulan 7
bulan 11 tu saya ada appointment dengan doktor. Bulan 11 ada appointment dengan doktor. Selama 3 bulan saya pakai format. Ada appointment dengan doktor. Pergi jumpa doktor. Doktor saya ni macam teruja lah nak tengok hasil melalui ujian yang doktor buat, hasilnya bagaimana penggunaan format saya. Tiba-tiba doktor kata mata saya makin teruk, glaukoma saya makin teruk, di mana bintik-bintik hitam di keliling mata saya makin banyak dan saraf saya pun tak elok. Dia kata makin teruk, tekanan anak mata okey, cumanya bintik-bintik hitam di sekeliling mata tu makin banyak, makin ketara lah bintik-bintik tu daripada yang bulan 5 yang itu, daripada yang bulan 7 hari tu. Lepas tu saya pun terkejut lah, tapi saya pakai juga permit. Masih lagi buat sebagai subuh, masih lagi bangun sepertiga malam untuk solat hajat. Jadi tapi saya ubah cara pemakaian format saya, di mana saya bagi tahu dekat Puan Azlina, iaitu pemilik stok Istiwangsa. Saya kata, Kak Lin, doktor kata mata saya makin teruk. Dia kata nanti beli spray nano, sembuh direct ke mata, bancuh dengan air sebelum spray direct ke mata. Saya tak sempat lagi nak beli, tiba-tiba Kak Lin post, Kak Lin bagi free kat saya spray nano tu. Saya pun guna, awal bulan 11 tu saya guna sampai saya appointment balik dengan doktor 11 hari bulan 1. Di situlah doktor terkejut, pakar opta pun terkejut, di mana masa bulan 11 tu, masa nak cek power mata tu, memang tahap power mata saya tu untuk tulisan yang saya nak baca tu memang 3/6, sebelah kanan 3/6, sebelah kiri 5/6. Tapi masa pergi bulan 11, selepas 3 bulan saya spray direct dalam mata saya, format tu, sebab apabila saya spray, saya boleh buat sekerap yang saya suka. Bila saya rasa berdebu je mata saya spray, berdebu je mata saya spray. Jadi hasilnya pada bulan 1, hasilnya memang mengejutkan lah. Pakar Ofta kata saya dapat baca tulisan yang dia tunjuk tu. Sebelah kanan daripada 3/6, saya dapat baca 6/6. Sebelah kiri pun sama 6/6. Dia kata, Kak Ti nampak dah tulisan yang kecil-kecil tu. Ya, saya nampak, saya kata. Saya nampak, saya baca lah. Dia terkejut. Lepas tu, doktor kata, pergi jumpa doktor yang untuk last tu. Doktor kata, dia pun terkejut. Dia kata, mata awak dah hampir normal dia. Dia kata. Saraf mata untuk api saya pun, warna saraf pun makin cantik. Dia kata, nampak cerah saraf mata tu. Dia kata, cantik lah, dia kata. Lepas tu daripada appointment 3 bulan sekali, terus tukar jadi appointment 9 bulan sekali. Jadi 8 bulan. Jadi bulan 9 ni, ada 3 bulan lagi saya akan pergi jumpa balik dengan doktor untuk TCA. Tak sabar dah nak tengok ada perubahan lagi tak. Sebab sebelum pakai format, masa pakai format 3 bulan pertama tu memang mata masih berdebu lagi, dan pandangan saya memang kabur lah. Selalunya pertukaran antara cahaya matahari dengan cahaya lampu, selalunya pada waktu senja nak maghrib tu, memang kalau kita masuk dalam rumah, buka je lampu rumah, pandangan saya akan jadi kelabu selama setengah jam. Lepas tu baru dia adapt dengan suasana cerah tu, baru dia okey. Tapi sekarang ni selepas 3 bulan saya spray dalam mata, kata dah tak ada dah yang kelabu-kelabu tu, dah tak ada. Memang
cerah, dan sekarang ni pun saya dah boleh bawa semula kereta malam. Kalau masa mula-mula kena dulu, memang tak boleh bawa kereta langsung sebab lampu kereta tu dia akan jadi berapa-berapa, dia akan jadi nampak panjang macam tu. Jadi sekarang ni dah boleh bawa kereta, masa hujan malam pun dah boleh bawa kereta dengan baik, alhamdulillah. Itulah saya rasa penyembuhan mata saya melalui sedekah subuh yang saya buat tu banyak perubahan yang berlaku. Di mana selepas 40 hari sedekah pertama saya buat sedekah subuh tu, saya perasan banyaklah perubahan yang saya perasan, perubahan pada diri saya, pada anak-anak saya, dan yang saya paling perasan sekali perubahan yang ketara pada suami saya lah. Perubahan dia memang kata walaupun tak sepenuhnya lagi, tapi perubahan itu terlalu ketara sangat bagi saya, dan saya syukur sangat-sangat. Di mana 20 tahun saya menunggukan detik-detik ini, alhamdulillah akhirnya saya dapat perhatian dia, saya dapat kasih sayang dia, saya dapat nafkah daripada dia, alhamdulillah. Terlalu amazing lah sedekah subuh ni, terlalu amazing sangat. Dan berkat juga dengan penggunaan format yang konsisten, mata saya kembali pulih, alhamdulillah. Dan itulah sahaja sedikit sebanyak yang saya ingin kongsikan. Saya harap video ni dapat membantu orang yang di luar sana yang menghadapi penyakit seperti saya, dan penyakit glaukoma, dapat membantu untuk pulihkan balik saraf mata kita, insyaAllah dengan izin Allah. Jadi saya menyeru kepada semua yang mengidap penyakit, terutamanya yang berkaitan dengan mata, bolehlah untuk join grup sedekah subuh, dan bolehlah menggunakan format untuk penyembuhan mata, supaya dengan mata kita sembuh, mata kita sihat, mata kita terang, mata kita dapat melihat dengan jelas, kita dapat terus beribadah kepada Allah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.